bonsai ya. Okey, daripada cerita pokok, sekarang kita nak cerita tentang kehidupan yang sihat. Ramai yang sekarang sudah pun memulakan aktiviti berbasikal. Lagi-lagi selepas kita PKP, ramai yang mungkin ada duit lebih sikit beli basikal dan mula berkayuh di luar dan juga di jalan raya. Namun faktor keselamatan jangan kita lupa. Jadi hari ini kita nak berikan perbincangan kepada anda semua mengenai keselamatan ketika berbasikal di jalan raya. Jadi saya sangat berbesar hati pada hari ini. Pertama, tetamu saya pada hari ini, kita ada Encik Helmi Jaafar, pengusaha kelengkapan basikal, dan yang kedua kita ada Encik Abu Ahmad Darus, iaitu Ketua Jurulatih Persatuan Triathlon Putrajaya ataupun Triputra. Dua orang hari ini saya kira mereka ini cukup hebat dalam industri berbasikal dan juga orang sudah lama pun berbasikal. Baiklah, kita mulakan dahulu dengan Encik Helmi. Sebagai seorang cyclist ataupun orang yang mula untuk berjinak-jinak dalam sukan berbasikal, apakah kelengkapan yang perlu ada untuk seseorang itu supaya faktor keselamatan itu kita utamakan? Encik Helmi, silakan. Alright, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada Encik Ridwan. So untuk cyclist, bagi saya ada 3 perkara asas yang kita perlu ada. Kita akan cover daripada kepala dan badan dan kaki lah. So mulai dengan kepala, as a cyclist, paling penting sekali kita kena ada safety helmet. So itu yang paling utama sekali, safety helmet. And then dan kita pun boleh pakai safety glass. So basically helmet tadi untuk melindungi kepala kita in case kalau kita berlaku sebarang insiden dan kita jatuh dan dia boleh protect kepala kita lah. And then safety glass tu masa kita kayuh dalam keadaan yang laju dan banyak habuk dan kadang-kadang sepihan-sepihan yang berterbangan, dan itu boleh protect mata kita lah sepanjang ride. Boleh tunjukkan ini safety glass. Ini safety glass So ini safety glass boleh ada macam-macam jenis dan bentuk dan jenama, so ikut kesesuaian, tapi saya sarankan beli yang original lah. Sama juga macam safety helmet, cycling helmet beli yang original. So itu paling penting, faktor keselamatan paling penting lah. Ya, kalau boleh kita boleh tunjukkan di set sebelah sana ada safety helmet dan juga basikal, kita boleh tunjukkan kepada anda semua. Baiklah, untuk menjadi seorang cyclist yang bagus, terutama di jalan raya, Encik Abu, apakah adab-adab yang perlu kita fahami? Contohnya, kalau sekarang ni ramai orang kayuh dalam berkumpulan, lagi-lagi kalau jalan tu jalan yang sempit, jalan yang luas, apakah ada adab yang perlu kita tahu supaya tidak mengganggu pengguna jalan raya yang lain? Okey, terima kasih Cik Ridwan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, macam segmen sebelum tadi kita bercakap tentang adab kan. Sama juga adab ni tak kisah di mana-mana pun kita kena jaga kita punya adab lah. Terutamanya di jalan raya. Bagi cyclist ni, bila kita nak pengguna jalan raya hormat kita ni sebagai cyclist, kita ni kedai lah di jalan raya sebenarnya, dibandingkan dengan lori, kereta. Jadi kalau kita nak pengguna jalan raya yang lain hormat kita kena hormat dia orang. Selalu kita akan dengar lah word share our road. Okey. Untuk berkayuh dalam berkumpulan lah utamanya. Kalau kayuh individu ni kebanyakan tak ada isu. Melainkan isu tak berhenti traffic light lah. Bila berkumpulan ni, kita kena tahu keadaan jalan tu sama ada 2 lane ataupun 3 lane, dan dalam kondisi yang macam mana kita akan berkayuh dalam single file ataupun double file. Okay, bila jalan yang terutama jalan-jalan yang sesak, seboleh-bolehnya kita elaklah berkayuh dalam double file ataupun triple file. Kalau ini kita berkayuh dalam keadaan ini, kita berkongsi dengan jalan raya dengan orang lain kan. Ini kita berkayuh dalam double file kan? Ya, double file. Bila kita nak berkayuh dalam double file ataupun single profile? Okay, terutamanya di jalan raya yang luas, ada 3 lorong ataupun 2 lorong, kita boleh menggunakan kaedah double file lah. Dan bila kita masuk jalan raya yang 1 lane, terutama di jalan kampung, seboleh-bolehnya kita single file lah. Satu lagi, kalau kita nak berkayuh dalam berkumpulan, kerap saya perhatikanlah, kebanyakan rider ni kita gemar untuk berkayuh secara beramai-ramai. Betul. Tetapi apabila terlalu ramai, sebenarnya ia boleh mendatangkan risiko kemalangan dan juga mendatangkan kemarahan kepada pengguna jalan raya yang lain apabila kita terlalu ramai di satu lorong menyebabkan kesesakan jalan raya. Okey. Kalau kita tengok tadi antara insert yang kita berikan kepada anda semua itu, basikal tu ada lampu depan, ada blinker kat belakang. Adakah itu satu item yang wajib ketika berbasikal walaupun di siang hari? Di malam hari
Itu memang wajib. Di siang hari seboleh-bolehnya guna. Yang penting blinker di belakang. Di hadapan kebiasaannya kita akan dapat lihat kenderaan yang datang dari hadapan. Di belakang menjadi satu keutamaan lah untuk diberikan inilah perkara yang kau boleh kita wajibkan lah. Blinker di belakang tu. Memang setengah event yang melibatkan kayuhan di siang hari mewajibkan untuk menggunakan blinker di belakang tu. Jadi kita sebagai pengguna jalan raya dan juga cyclist kena belilah blinker dan juga lampu hadapan lah. Okey, kita berbalik kepada pakaian. Kalau kita lihat di patung mannequin di sana, ada vest, ada juga jersey dan juga kalau orang biasa panggil seluar tight tapi dalam basikal dia panggil bib lah. Okey, Encik Helmi boleh terangkan kenapa vest itu penting, kenapa kena pakai jersey itu? Okey, tadi kita dah mulai di bahagian kepala, so dan ke bahagian badan kita ada jersey dan juga vest lah. Vest ni basically optional lah. So basically di waktu pagi, siang masih sejuk, keadaan sejuk, dan vest tu boleh jadi sebagai satu lagi layer untuk protect badan kita dari kesejukan lah. Tapi jersey itu sangat penting sebab itu bila kita pakai jersey dia just body fit nicely. So bila kita kayuh kita selamat dan selesa. Dan selepasnya kita ada bib. Yang bib tu merupakan dia specialnya bib ni sebab dia ada padding untuk cycling. So kita boleh kayuh dengan selesa, boleh kayuh selesa dan kita fokus lah. So kita tak ada risau tentang bila kita selesa kita boleh fokus on kita punya riding. Dan untuk bib kita boleh ada optional lah ikut keselesaan masing-masing. So, nak long bib atau short bib ataupun 3/4 lah. Okey, dan juga saya difahamkan kalaulah kita ni berkayuh dalam keadaan malam contohnya sekarang lagi dekat puasa nanti kan mungkin ramai yang memilih option untuk berkayuh tengah malam. Saya difahamkan baju gelap tidak disarankan pada waktu malam. Betul. Untuk kalau kita macam mana kita nak kriteria kita nak pilih pakaian ni juga penting untuk tengok pada waktu mana. Atau waktu siang kita boleh pakai apa-apa colour lah. Sebab keadaan cerah dan kita selamat untuk pakai colour-colour walaupun yang gelap. Tapi untuk malam kita disarankan lebih baik kita pakai jersey atau pakaian yang terang. Yang mudah dilihat dalam pada jarak yang jauh sekalipun. So mudah untuk pengguna jalan raya yang lain untuk notice kehadiran cyclist lah. So ini pun memudahkan diorang untuk menjangka atau mengelak cyclist pada situasi yang dekat lah. Ini kalau pakai seluar kuning ni sebatu boleh nampak ni. Cik Abu, cuma tadi kalau kita kayuh ramai-ramai tadi, kalau terlampau ramai pun berbahaya. Kalau seorang pun sangat berbahaya jugalah. Lori tu lagi besar daripada kita. Kadang-kadang lori pun tak nampak kita, lagi-lagi berada dalam blind spot. Cuma apabila kita berkongsi dengan jalan raya dengan lain dan juga kita berkayuh secara ramai-ramai, saya difahamkan ada isyarat tangan yang perlu kita tahu dan juga kita berikan isyarat kepada rakan-rakan di belakang supaya kita tahu apa yang berada di hadapan, hazard apa, lubang ke apa ke, apakah isyarat-isyarat tangan yang perlu kita tahu ketika berbasikal. Okey, untuk berbasikal dalam berkumpulan terutamanya dia sebenarnya isyarat ni lebih kepada untuk kita nak alert kita punya rakan-rakan yang berada di belakang dan juga untuk memberi isyarat kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Contohnya kita nak belok ke kiri atau ke kanan. Dan isyarat untuk sahabat-sahabat kita yang di belakang tu sebenarnya untuk alertkan orang dengan hazard yang ada di depan macam Cik Ridwan cakap tadi, seperti bonggol ataupun lubang-lubang ataupun signage ataupun kereta lori yang parking di tepi jalan. Dia isyarat tangan ni kadang-kadang dia banyak isyarat. Sambil-sambil kita pegang handlebar tu, tapi itulah rider di belakang, sahabat-sahabat di belakang kena alert dengan rider yang di depan ni. Contohnya dalam keadaan kita memegang handlebar tu, kita hanya perlu kuat tangan je untuk memberitahu sama di depan kita ada bonggol ke macam lubang, kita boleh tunjuk menggunakan isyarat tangan. Selain isyarat tangan, kadang-kadang rider di belakang ni dia bila dalam kedudukan aero dia tunduk je. Jadi di situ peranan isyarat menggunakan mulut juga ada kalanya perlu diselitkan jugalah. Kena jerit jugalah kan. Kena jerit juga. Contohnya ada bam di hadapan, bonggol, signage, kereta parking sambil tangan menunjukkan arah hazard tu dan juga mulut melaungkan inilah. Okey. Kalaulah kita dah ada semua kelengkapan berbasikal daripada head to toe, daripada kepala ke kaki, basikal dah ada blinker semua, apa lagi pengetahuan asas yang perlu kita tahu untuk kita kayuh di luar? Contohnya macam tiba-tiba tayar bocor pula. Macam mana? Rantai putus pula macam mana? Ini rata-ratanya masalah kepada kebanyakan nilai rider lah. Dia beli basikal, janji dia boleh tahu kayuh dah cukup dah. Tapi basic untuk terutamanya bila kita nak long ride lah, kayuh 100-200 km, basic tukar tayar dan tool untuk repair basikal at least kita kena ada lah. Dan juga kita kena tahu bagaimana kita nak buka tube untuk
ganti tube yang bocor tu lah. Dia kadang-kadang ada juga yang bawa tool tapi tak tahu. Itu pun isu juga. Jadi benda ni kena belajar. Benda memang nampak simple, nampak mudah tapi benda ni kena belajar. Okey, kalau tak belajar nanti bila kayuh jauh-jauh nanti terdamparlah di situ. Nak panggil kan? Ya ratus-ratus lah habis kan. Bernasib baik sekiranya ada rakan-rakan yang follow kita tu tahu untuk tukar. Boleh. Boleh bantu lah. Boleh bantu. Okey. Apa pula beza di antara Encik Abu sikit lagi beza antara kalau macam kita kayuh secara sosial ni, contohnya contoh banyak kawasan sekarang pergi ke hulu langat berbanding dengan kayuhan dalam bentuk pertandingan. Kebiasaannya bila berkayuh dalam bentuk pertandingan, penganjur terutamanya dah memberi keutamaan dalam aspek safety di jalan raya. Di situ kita ada pihak berkuasa tempatan, kita ada PDRM yang akan membantu mengawal lalu lintas. Berbanding dengan kayuhan di hujung minggu ataupun di malam di kawasan-kawasan yang mana tidak dikawal oleh polis trafik, di situ kebiasaannya rider ni kena lebih alert lah dengan keadaan lalu lintas lah. Sebab macam saya cakap tadi, kita pengurusi jalan raya, kita ni pengguna yang kedil. Kadang-kadang kita berada di blind spot, bermacam perkara yang kita tak diingini boleh berlaku lah. Kalau ini di Kecil TV sekarang ini di kawasan mana ni? Ini di kawasan Hulu Langat menuju ke Bukit Hantu, tak silap saya. Masih disebabkan jalan sempit, kita terpaksa ride single line profile lah. Sebab kita nak mengelakkan pengguna-pengguna jalan raya yang lain sukar untuk memotong. Okey, dan juga ini antara basikal-basikal yang ada. Di studio ni juga kami kalau kita dapat perhatikan ada dua jenis basikal yang dikayuh oleh cyclist di sini. Satu road bike, satu triathlon bike. Mungkin kita boleh terangkan sedikit perbezaannya di situ. Okay, untuk road bike kebiasaannya digunakan untuk event ataupun acara road race lah, ataupun berkayuh santai. Dan untuk basikal triathlon bike kebanyakannya digunakan untuk event-event ataupun sukan yang seperti triathlon ataupun duathlon, yang mana terutamanya bagi event-event yang non-drafting rule. Bila non-drafting rule ni, penggunaan TT bike sebenarnya lebih efektif berbanding kita menggunakan road bike. Tetapi bagi road race, terutamanya jelajah negeri ke jelajah Malaysia ke, penggunaan TT bike tak dibenarkan. Kerana bila berada dalam peloton, penggunaan TT bike sebenarnya agak berisiko lah dalam peloton. Okey. Cik Elmi, apakah ciri-ciri kalau kita pergi ke kedai basikal membeli pakaian berbasikal, apakah ciri-ciri pakaian basikal yang perlu kita tahu supaya pakaian ini selamat untuk kita gunakan ketika berbasikal? Seperti yang dimaklumkan tadi, basically dia tak kisah apa jenama sekalipun. Yang penting bila kita milih pakaian tu, kita pilih apa yang selesa lah, ikut keselesaan dan juga ikut kesesuaian pada waktu bila kita nak kayuh. Kalau misalnya kita nak kayuh untuk waktu malam, dan kita sarankan beli pakaian yang terang lah, so mudah dilihat lah. Tapi kalau kita nak kayuh untuk waktu siang, tak ada masalah, apa-apa pun okey. So cuma saya juga difahamkan kalau kita lihat dalam situasi berbasikal, sangat tidak digalakkan untuk kita pakai pakaian yang besar, loose. Kerana ini menjadi isu lah orang kita kan. Betul. Banyak kecaman, pakai ketat tak boleh. Betul. So kenapa kita disarankan untuk pakai pakaian berbasikal itu memang mengikut bentuk badan? Ya, betul. Untuk cycling kita disarankan pakai pakaian yang agak fit, sebab kita nak pakaian itu betul melekat pada badan kita. So kalau kita pakai pakaian yang longgar, so bila kita kayuh dia macam banyak ada drag lah. And juga ada juga akan menimbulkan ketidakselesaan untuk jangka pendek dan jangka panjang. So bila kita pakai pakaian yang lekat pada badan, so kita selesa. Dan kita kayuh pun dia ada aerodinamik sikit lah. Dan kita kayuh dengan lebih selamat, lebih selesa dan tak membahayakan orang lain. Ada banyak perbezaan kalau kita pakai pakaian yang loose dengan pakaian yang fit to the body lah. Okey. Encik Abu, apa pula tips-tips kalau seseorang cyclist itu ingin berkayuh di kawasan contohnya berbukit? Turun bukit, ada yang gayat, tak berani kan turun bukit sampai boleh mencecah speed 70 km per hour kan? Apakah tips-tips? Okey, untuk berkayuh di kawasan berbukit, first thing first, persediaan lah. Persediaan memang nampak macam mudah kan kadang-kadang, tapi bila dah mendaki tu sebenarnya kadang-kadang heart rate kita boleh mencapai maksimum lah. Di situ kita kena tahu kita punya kemampuan badan lah. Then apabila risiko waktu turun pula, risiko terbabas lah kebiasaan yang berlaku. Jadi kalau nak berkayuh di kawasan-kawasan berbukit, persediaan awal dari segi persediaan basikal tu sendiri kena ambil berat, dari segi brake,
tayar dan juga persediaan kita punya diri dalam badan lah. Okey, tak boleh gayat sangat, kena praktis banyak-banyak kali kalau nak turun bukit. Terutamanya di kawasan Titibai lagi di bahaya kawasan sikit. Hulu Langat. Okey, di studio ini ada sarung tangan. Adakah wajib memakai sarung tangan? Sarung tangan ni actually optional, tapi kalau kita pakai dia akan lebih bagi protection kepada kita punya jari lah, dan juga bahagian atas tangan dan bawah tapak tangan. So in case kalau kita terjatuh dan kita ada extra protection lah. And then satu lagi tujuan kita pakai glove ni untuk menyerap peluh lah. So dia akan mudahkan kita. So dia tak akan ada pemuka licin lah pada kita punya handlebar lah. So kita dalam keadaan kering dan kita selamat untuk kita pegang kita punya handlebar. Tadi kalau kita dapat saksikan juga antara klip yang kita sediakan tadi, ada yang cyclist pakai stokin, ada cyclist tak pakai stokin. Boleh ke? Ke wajib pakai stokin? Abu? Okay, dia sebenarnya pakai stokin tak pakai stokin ni satu atas kesesuaian lah. Tapi kalau dibandingkan antara atlet untuk triathlon ataupun duathlon dan juga normal cyclist, kebanyakannya triatlet ni dia jarang pakai stokin. Sebab kebiasaannya dia nak cepat. Selalunya kita bila triatlet ni kita akan bermula dengan berenang. Keluar saja daripada air tu kita akan terus berbasikal, kemudian berlari. Waktu kebiasaannya walaupun beberapa saat untuk boleh dijimatkan, kita akan jimatkan. Sebab tu kebiasaannya triatlet ni dia tidak akan memakai stokin, dan kasut yang digunakan juga berbeza dengan normal cyclist. Tapi klip bawah dia tu lebih kurang sama. Sama. Okey. Okay, sedikit kata-kata akhir daripada Encik Helmi, pesanan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia dalam sukan berbasikal ni, aspek-aspek faktor keselamatan perlu diutamakan. Alright, bagi cyclist yang seperti yang kita sedia maklum, so kita kena always be alert lah dengan keadaan sekeliling, dan kita juga in order kalau kita nak pengguna lain untuk hormat kepada kita pun kena beri hormat yang sama kepada pengguna jalan lain. Alright, itu saja. Sedikit kata-kata daripada Encik Abu. Okey, daripada saya just untuk dari segi persiapan lah. Kiranya ada nak melaksanakan kayuhan jarak jauh ataupun long ride, persiapan dan juga homework. Terutama homework dari segi route, laluan yang mana nak digunakan, itu memainkan peranan penting lah. Daripada kita punya homework route kita tu, kita akan buat persiapan yang sewajarnya lah. Okey, itu dia sedikit perbincangan dan juga perkongsian mengenai keselamatan ketika berbasikal di jalan raya. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Helmi. Terima kasih juga kepada Encik Abu Ahmad Darus, Ketua Jurulatih Persatuan Triathlon Putrajaya ataupun Tri Putra. Baiklah, sekarang satu laporan